Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisamiya illa billah, wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbi Allah wa ni'mal wakil, Rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali terima kasih pada pengerusi Ustaz kita, Tok Guru kita sama yang membimbing kita selalunya ke jalan nak kenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masa yang ada pengerusi kata ni, ucapilah sampai raya, taqabbalallah minna wa minkum. Sakit baki lagi Syawal ni ada. Sekali ikut orang Arab habis dah, tak ada dah. Kan? Kita akan ada lagi kan, tak apalah, kita raikan zuruf tempat kita ni yang sambut raya. Alhamdulillah, pertama-tama sekali nikmat yang paling tak terhingga sekali yang Tuhan boleh bagi kat kita ialah nikmat orang Islam. Nikmat Islam yang ada kat kita ni satu nikmat yang besar. Sama ada dia keadaan apa sekalipun, itu nikmat yang paling besar. Bila dia Islam Sunni ke Islam apa, itu nikmat yang paling besar sekali. Nikmat yang kedua, bila kita dapat Islam, kita mampu beriman dengan Islam yang Tuhan bagi itu. Itu lagi besar. Ada orang Allah pilih dia jadi orang Islam, tapi dia tak sambung nikmat untuk beriman dengan Allah Ta'ala. Dan sekaligus kita ni pula nikmat Islam, nikmat kita beriman, dan cara kita beriman ni mengikut cara kehendak Allah. Dengan arti kata ihdinas siratal mustaqim, yang kita duk semayang, duk minta ke Allah Ta'ala, sama ada kita reti tak reti, kena bagi reti. Kita duk minta ke Allah Ta'ala 17 kali, buah lebih. Tuhan tolong tunjukkan kami jalan yang lurus. Tuhan tolong bagi bertemu jalan kita ni, jalan ni Allah redha. Wa raditu lakumul Islam Madinah. Bila kita kata ihdinas sirat, minta ke Allah Ta'ala jalan lurus ni, kita tak mau jalan yang ada unsur-unsur yang tak elok, yang menyebabkan falam yaqbala minhu syai'a. Allah tak akan terima mana-mana amalan tu yang tak main mengikut syariat dia. Jadi kita rasa syukurlah, walaupun kecil-kecilan macam ni pun alhamdulillah. Adalah kawan kita yang nak kena sunnah, adalah kita ni nak kena sunnah Nabi SAW. Pasal kita sayang kat Nabi kita. Kita sayang kat Nabi kita, maka kita nak buat semua benda yang Nabi tinggal ni. Nabi pesan kat kita, aku nak tinggalkan apa. Dan Nabi sendiri nak tolong kita lepas kita dibangkitkan semula esok ni. Pertama sekali orang bangkit adalah Rasulullah. Dan Rasulullah janji nak tolong. Esok ni kita dibangkitkan, kita akan dibangkit bertemu dengan dapat syafaat Nabi SAW. Yang tu kita kena fikir hari tu. Maka apa yang kita buat hari ni adalah satu pengorbanan yang besar. Kita nak bagi diri kita ni kena sunnah. Walaupun sunnah kita tak seberapa, kita tak berani nak buat macam ustaz pun. Dah kena, dah patah balik jadi anak-anak balik. Ada dressing anak-anak sini, sana sini tak kena. Ialah kita manusia lemah. Bila kita kena bertubi-tubi dalam bulan puasa, sebelum bulan puasa kena di itu, dikejar sini, dikejar. Kita kita dah pasang, kita nak menjaga kita ni, kita nak main tempat masjid tak boleh. Kita manusia, di mana iman kita tak sekuat macam iman sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia pun kena macam ni kukuh. Tapi yalah, sebab tu Ustaz kata, Ustaz sanggup kena apa ujian pun tak apa, tapi jangan ujian duk main hantar-hantar ni. Yang tu Ustaz tak tahu. Barulah Ustaz tahu bila mana kena baru ni, barulah kita, oh ya Allah, Ustaz duduk dalam penjara pun tak apa. Ustaz duduk dalam penjara, walaupun kita kena, tapi otak kita cantik. Takut ada takut bila ada, tapi bila ramai-ramai dengan mujahidin dan semua tu, kita jadi lain. Semangat kita lain. Ya, hari pertama masuk penjara takut. Dia bawa kita dalam kontainer, lepas kontainer saat ni dia pulang sangkap mana. Macam mana sekalipun Allah
tarik sifat takut kita, sifat sedih kita. Tak rasa takut, tak rasa sedih. Duk nampak dia duk main, duk dengar dera demi dera, tak rasa takut. Ya Allah itu bila kita duk dengar Allah kata la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Orang macam ni takut pun tak, sedih pun tak. Rupanya ya Allah, saat duduk dalam penjara tak rasa sedih, tak rasa takut. Mula-mula je bila tengok Syekh, bila tengok mujahidin semangat, dan kita tengok dera depa lagi teruk, depa tarik dengan lidah depa, dipotong dengan lidah tebal ni. Namun macam tu pun depa kuat. Kita cuma dera sikit-sikit je yang dera luka-luka tu. Nampak tak? Tapi alhamdulillah, semua ujian yang Allah bagi sepanjang kena tangkap ke, dalam penjara ke, ISA ke, saat ni tak boleh tahan sana lah, saat ni orang ambil bisnes kita lah, orang rampas menjaga, bank kita kena sekat, duit kita bank negara ambil, saat ni tak boleh bubuh nama IC, baru dapat IC sempurna. Sebelum tu IC dah, baru dapat IC betul. IC, kalau IC apa dengan IC apa, dengan IC ustaz dengan siapa tak sama. Tapi sampai kali ni tak dapatlah lagi apa nama visa ke apa, nak pergi luar negeri tak dapat lagi. Nak beli rumah-rumah semua tak boleh atas nama ustaz lagi. Walaupun dah balik lama. Semua kita tengok denda yang mana ujian Allah bagi tu, alhamdulillah ustaz redha sangat-sangat boleh terima. Boleh terima. Walaupun duit kita ratusan ribu, kerajaan ambil, bank negara ambil, apa semua tu, benda tu tak ada kesan langsung tu ustaz. Tak ada kesan langsung tu ustaz. Dan ustaz tak sedih-sedih dah, tapi habis-habis, tak pikat panjang. Tapi ujian bila umur meningkat macam ni, ujian yang datang apa nama dalam bentuk, ustaz pun telah banyak, ustaz kata banyak berzikir, banyak tu mungkin banyak kita berfikir kot. Kadang-kadang kita kena ujian, kita banyak berfikir, ya Allah awak jadi macam ni. Mungkin kita kegelisahan tu, bila ada fashion duk mentak-antak ni kita pun tak tahu. Tapi alhamdulillah ada perubatan-perubatan sunnah yang datang dekat ustaz. Macam Ustaz Harry daripada Indonesia datang, Ustaz apa nama, Markizan, ramai sangat-sangat. Malam ni pun ada orang nak jumpa ustaz lepas maghrib. Mai ustaz, masa nak tengok. Tapi sepanjang mai kat Ampang ni pun okey, tapi masa nak masuk sini dia mai. Tapi alhamdulillah bisikan tak ada dah. Gangguan tu tak ada. Ni semua gangguan. Yang tu ujian tu ustaz, bulan puasa ustaz slender. Yang pun dengar berita macam mana keadaan ustaz pergi gym tu bukan untuk nak exercise. Masa kita dah apa nama dah kena ujian tu, kita pergi bahagian apa nama medical, dia kata ustaz punya, masa ustaz nak makan muntah, dia buat bagi kita punya saluran makan ni tak boleh masuk. Dia buat perut kita, dia bagi sempit nak. Tu semua proses kita perlu pergi pada medical untuk kita pulih balik. Dia kena keluarkan apa nama peluh macam mana. Itu Abu Naufal pandai. Itu tak serah pada orang sunnah kita secara peribadi. Jumpa dengan Ikam, Abu Naufal lah yang banyak ajak ustaz. Ni ustaz mai sini pun dia suruh, dia kata ustaz buat macam ni, buat macam ni. Malam ni kena buat yang disuruh buat. Untuk jalankan proses ustaz punya batang tubuh kembali balik. Kembali balik. Pasal tekanan tu datang dahsyat, ustaz kita tak pernah kena. Oh dahsyat sangat-sangat. Dahsyat sangat-sangat. Bila ustaz dengar macam ustaz sunnah ke, ustaz tu, ya Allah, benda ni fitnah. Benda ni berlaku boleh fitnah yang besar. Tapi alhamdulillah, ustaz apa nama, tak ada apa perubatan ustaz buat. Cuma perubatan biasa. Mandi bidara itu yang ni macam biasa. Tapi kelas ustaz jalan macam biasa. Kenapa kena doa banyak-banyak untuk ustaz tu je. Ustaz pergi je kelas. Cuma bulan puasa, tengah-tengah cakap 10 minit tak boleh pergi dah. Didamai suara yang kuat tak boleh dah. Itu ustaz tak boleh lah. Tapi kita lawan. Nampak tak? Kita lawan. Tu ustaz kata semua ujian yang ustaz hadapi, daripada kena penjara Amerika sampai ke ISA, inilah satu ujian yang agak-agak sukar sikit. Nampak tak? Satu Nabi SAW, Nabi sebut mainan macam ni semua finnar. Semua ni finnar.
Berdoa banyak-banyaklah. Terutamanya alhamdulillah Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz ni dia bagi sunnah. Dia sedang duk perhati Ustaz. Dia sedang tengoklah. Dia duduk satu hari sebelum dia nak lepas Ustaz ke Bung Safi hari ni semalaman kira duduk dengan dia. Dia tengok Ustaz boleh pergi, tak apa. Ustaz bagi pergi. Alhamdulillah lah. Saya takut Ustaz tak boleh bawa kereta sendiri. Kita sendiri. Sekarang boleh dah. Tak macam bulan Ramadan dulu. Bulan Ramadan bukan kita tutup, tak bagi ramai dah. Nanti orang nampak aib kita. Itu pun tengok pergi tempat apa nama gym tu. Bukan kita pergi angkat benda apa pun, dia nak kembali peluh tu, dia nak kembali saluran tekanan sini. Yang tak dia duduk tekan tak boleh bernafas ni. Nak kembali sini balik dengan maidah kita. Dan Ustaz tak boleh duduk. Ustaz dengan otot lari. Itu je lah ni, alhamdulillah. Sepanjang dia buat ni, alhamdulillah. Jadi jangan risaulah dengar dalam apa nama Facebook macam-macam kan. Lepas tu keluar pula orang hantar aku macam-macam apa benda Ustaz buat ni. Dengan tiba-tiba pergi pakai samping. Allah. Ustaz, satu hamba Allah dia nak minta semua orang pakai samping. Ustaz kata Ustaz ada kurta. Ustaz baju Melayu tak pernah pakai. Jadi kurta tu sampai sini kita bubuk samping di atas dia nampak macam baju Melayu. Nak tangkap masa depan. Masa depan tak boleh ziarah Ustaz sepanjang bulan puasa. Jadi ambil kesempatan suasana raya dia mai. Itu je, tak ada apa-apa pun. Jadi kesimpulannya Allah bagi alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun terima kasih banyak-banyaklah Makizan tidur di rumah Ustaz. Semalaman isteri dia, Ustaz Heri, Ustaz yang lain semua, sebab mereka tahu jenis ain macam mana ni. Penyakit ain ni bahaya sampai kadang-kadang dibawa sampai mati kebanyakannya kan. Alhamdulillah Ustaz dapat pertahankan. Bila kita dengar berkenaan dengan sahabat macam mana proses yang mereka kena ni, tapi dia pasti sedang diri, sedang boleh sembahyang, boleh mengaji, boleh ni sedang sikit lah kan. Itu sunatullah, jangan bagi dihilangkan sudah kan. Itu kita bimbang sekali. Alhamdulillah pengenalan besar, ramai nak tahu apa dah jadi ni, boleh buat kuliah ke. Ada tanya Isnin ni samai dah, confirm ke Ustaz boleh mai? Ustaz kata aku dah confirm dah, buktinya hari ni aku mai kan? Ustaz ambil sikit ayat Quran surah Syu'ara. Tadi jalan-jalan tadi ambil surah Syu'ara ayat yang pertama daripada ayat 80. Di mana surah ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru ni kalau masuk dalam YouTube sikit dia pasal rakam. Dan dia kata rakam balik tak clear. Kebetulan waktu tu memang sakit. Jadi Ustaz kalau masa mengajar pegang Quran masa tu semua, masa tu ya masa Ustaz. Lepas berhenti dia ni. Masa tu ya Allah bagi nikmat yang besar, syukurlah. Alhamdulillah, nampak tak? Nabi SAW yang kata Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni memang bila dia ambil wuduk saja dia baca doa wuduk. Kita tahu Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Macam kita syahadah. Lepas saja Nabi ambil wuduk, itulah doa wuduk Nabi. Ngadap kiblat tapi berdoa. Sampai Allah Ta'ala kata, Nabi kata mana-mana orang boleh doa yang ni saja, sama ni. 8 pintu syurga buka, masuklah yang mana satu. Masuklah yang mana satu. Kita kadang-kadang berlambak kita dengar hadis, tapi kadang-kadang sikit-sikit kita dengar, beramal pun jadilah. Kita kena ada satu keyakinan, bila sentuh ambil wuduk tu, lepas ni saja aku nak baca doa wuduk, sikit je ringkas. Walaupun ada sambungan Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita mengaji sunnah ni, kita sambungan tu walaupun ada dalam Sahih Tirmizi, ulama tetap tanya kepada Imam Tirmizi. Imam Bukhari kata, Imam Tirmizi sendiri sebut, aku ambil hadis tu bila aku dengar. Nampak tak? Imam Tirmizi kata ya, doa tu ada penambahan, tak nafikan, tapi penambahan daripada perawi yang dia sendiri Abdul Rashid ni tak pernah jumpa dengan Sayyidina Umar.
Nabi sendiri gami, Nabi panggil Umar. Umar mah. Maka doa wuduk ni, kalau kita mengaji segi perawi, yang tahu selak belok wuduk ni tak boleh tak pakai Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Jadi kalau kita nak tahu doa wuduk ni, mesti kalau penambahan tadi Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, kita yang sunnah, agak sunnah pertengahan kita tulang sok. Tapi berbanding dengan ulama sunnah, dia terima yang tu, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Takat tu ya. Sebarang penambahan tadi tak ada. Kita betul ansok lah sikit. Kadang-kadang masjid kita tulis pada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita betul ansok, kita pakai ni bagus doa tu. Tapi dalam masa yang sama kita kata Nabi tak pernah ajak dekat Umar penambahan tadi. Cuma kita minta orang yang digelar sebagai ulama, orang cerdik pandai, orang yang amanah dalam ilmu ni, kita kata penambahan tadi bukan datang daripada Nabi, bukan datang daripada Umar. Pasal Nabi ajak wuduk dekat Umar, doa wuduk. Umar kata, Umar baca dekat tu je. Dan kawan ni kata, aku ambil daripada Umar. Ulama kita bila masa dia jumpa, bila masa dia mengaji, jumpa pun tak, kenal pun tak, apa pun tak, macam mana penambahan dia ada? Maka kita tak pandai, jadi kita tengok daripada ulama hadis. Ulama yang paling protes tentang penambahan ni tak boleh Imam Bukhari. Imam Bukhari protes, Imam Bukhari tak mau nak meletakkan penambahan ni. Dia Bukhari, kita nak kata apa? Dia bukan fashion nasi Bukhari, dia Bukhari betul. Dia Bukhari, Imam Bukhari. Nampak, dia pertahankan, jangan ada penambahan. Dia sendiri, Imam Bukhari ni bukan calon-calon imam. Jadi kita di sunnah di sini pun taklah sangat-sangat pada kita baca juga doa tu dan kita penambahan. Maka Nabi SAW, Nabi kata mana-mana orang boleh baca doa ni saja, kita baca doa ni saja, 8 pintu syurga Allah nak buka. Masuklah mana-mana satu. Masuklah mana-mana satu. Jadi kita bila ambil wudu saja kita kata, ya Allah Tuhan, esok ni pemudahkanlah aku masuk syurga. Pemudahkanlah ya Allah. Terlintas di hati kita selalu macam tu, hati kita akan jinak-jinak dengan Allah. Kita kena banyak didik kita ni ada hubungan kait dengan Allah. Barulah Allah bersama kita. Ni kita buat, walaupun kita mengaji sunnah, tapi kita buat lebih kurang, kita tak tangkap benda tu. Benda tu tak duduk dengan kita, benda tu tak kawan kita. Maka ilmu yang tak berkawan dengan kita ni, macam Imam Nawawi kata, ilmu tu bukan ilmu yang manfaat. Bukan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu yang kita mengaji ni, kita terus beramal dengan dia sampai sinonim dalam kita. Dialah ilmu yang akan teman kita di kubur esok ni. Tengah kita dah melupak esok ni, dia teman. Ilmu yuntafa'u bihi. Walaupun sikit pun tak apa. Duk main mengaji dengan ustaz, dengan tok guru dalam jitra ni. Nampak ada? Apa kena sokong, bukan senang dapat orang mengajak macam ni, nampak tak? Sanggup mengajar kat rumah dengan apa, kalau dia fikir tentang kedudukan dia, aku tinggal di depan lagi bagus, buat kerja yang lain. Tapi kalau ada orang sanggup untuk bawa kita nak tunjuk jalan sunnah Nabi ni, Allah, kita kena tabik dia, sayang dia, tabik, jaga dia. Nampak tak? Masalah ni dalam keadaan suasana Malaysia, mana-mana orang yang mengajak sunnah sikit macam-macam berlaku. Tengok di Selangor sudah, nama aku nombor 2, nombor 1. Dan nombor 2 ada Rozemi dapat nombor 1. Kalau orang tengok cara ustaz tak ni sangat. Tang mana kita pun tak tahu. Nampak tak? Mungkin dulu balik, ialah dulu mungkin. Okey, dengan jubah kita, dengan cara memang tak nafikan dulu. Di kita pun dah banyak ditegur oleh ustaz sunnah. Sebab kamu pun tegur, ustaz, nak dekat. Kita dengar juga di kalangan ustaz, okey? Kita dengar, kita kembali agak pertengahan. Dalam pertengahan tu pun aku kenal sampai ke surah ustaz yang doa ada sekarang ni pun suruh tutup. Cuma budak-budak ustaz kadang-kadang tertinggal 1-2 hari subuh tak baca kunut. Oh, dia jadi perang fi sabilillah. Jadi kita suruh budak-budak ni, kita kata tak apalah, tak menampak semua kita ada, kita buat wirid sunnah, tapi wirid kita kena jelas. Sekurangnya kita li ta'lim, untuk mengajak jemaah yang kena. Kita buat assalamualaikum, Allahu akbar, astaghfirullahalazim, Allahumma antas, ikut secara sunnah. Tapi kita budak-budak yang kecil-kecil ni kuat, bukan kuat sangat, pertengahan.
supaya boleh ajak yang penentang-penentang. Ni cara yang betul. Buat cara tu. Ada orang yang sunat kuat pula, Allah ustaz ni cerai pula kotak apa. Kita nak bagi sekurang-kurangnya yang kecil-kecil ni ajak. Yang dia pada main ni, dia tahu cara-cara macam mana. Pada sunnah dengan macam-macam. Kita pun tahu Anas bin Malik kan. Anas bin Malik, dia semayang dengan berapa ramai, saya nak cerita berkali-kali. Anas bin Malik semayang dengan sahabat yang ramai. Dan semayang dengan ramai-ramai orang yang baru kena agama. Dia semayang jenazah, kalau jumpa mereka, dia baca kuat. Umar ni orang yang pegang sunnah sangat. Silap sikit, dia tarik, dia untun mampus. Sayyidina Umar tengok kepada Anas bin Malik semayang jenazah dengan 4 kali takbir, Allahu Akbar, dia baca Fatihah kuat macam maghrib. Allahu Akbar, dia selawat dekat Nabi kuat, semua doa kuat. Umar tengok daripada jauh, habis tarik untun pergi kat Nabi. Nabi tengok apa dah jadi semua ni. Umar kata, ya Rasulullah, kami semayang jenazah baca dengan pelan, dia baca dengan kuat. Nabi tanya Anas, pasal apa baca dengan kuat? Ya Rasulullah, makmum di belakangku ni semua jenis bangang-bangang. Dia tak katalah bangang ada apa. Jenis makmum jenis tak reti apa-apa. Aku baca dengan kuat li ta'lim, untuk didik depan Rasulullah. Li ta'lim. Nabi tak kata apa-apa. Nabi senyum, Nabi restu dengan Anas bin Malik. Sejak daripada itulah Sayyidina Umar kata, aku pi mana-mana esok ni, aku akan rujuk dengan Anas bin Malik, khadam Nabi SAW. Oh, nak kena sunnah macam-macam ada. Kita pasal dalam suasana keadaan macam ni, kita kena pandai. Pada terutamanya orang Kedah. Kau nanti sebulan 2 lagi nanti ada mufti sunnah. Allahu Akbar. Ini kerja Tuhan. Nampak ada? Kerja Tuhan. Kita tahu orang Kedah ni ramai orang yang alim, orang yang reti agama. Dalam majlis tu dia reti. Pasal kawan-kawan ustaz yang mengaji dengan ustaz ramai duk ada dalam majlis agama Kedah. Derang tu sendiri pergi mengaji dengan apa nama di Pakistan, semua sunnah. Walaupun mereka cerai sikit-sikit, tapi kalau kita cerai dikekalkan, kita takut cerai ni akan lama-lama. Badan di derang semua ustaz dengan mereka semua sekali, semua sekali. Ada kita berkeyakinan insya-Allah kita kena sabar. Fasbir sabran jamilah. Sabar tu Allah nak bagi benda yang cantik. Biarlah orang nak kata kat kita, biarlah orang nak fitnah kat kita, namun Tuhan tetap tolong kita. Intan surullah, kita tolong agama Allah, Allah nak tolong kita. Tapi kita kena buat pengorbanan yang besar. Mulut, lidah kita, cara hidup kita, penampilan kita, semua ni kita kena ikut cara agama. Pasal kita tahu Nabi sendiri buat agama macam mana keadaan, betul tak? Bukan senang. Jadi kita kena hadapi benda tu lah. Semua proses ni kita kena. Ni sikit kita tak mengamuk. Allah, jangan mengamuk. Orang tengok tak mengamuk, kita orang ambil. Sunnah mengamuk. Ibadah. Kita kena sabar. Macam mana Nabi kita kan, sahabat. Bukan senang. Kita tengok Imam Bukhari tu sendiri. Sampai saat dia sakit, dia minta nak balik kampung dia pun tak boleh. Nak tengok keluarga pun tak boleh. Sampai orang kata kalau boleh jumpa Bukhari, kami nak cincang dia. Saat Bukhari punya alim. Masa tu mati Bukhari orang tak tahu. Orang tak tahu, dan ramai orang tak tahu mati Bukhari. Saat sakit dia. Orang yang duk jaga dia, pelihara sangat-sangat dia, Imam Muslim. Kawan dia jadi anak murid dia. Tengok tentang sirah hidup ulama-ulama hadis. Macam mana kehidupan dia pada. Jadi kita tak rasa pelik bila kita tengok semua sirah perjalanan orang nak bawa datang agama ni. Allahu Akbar. Badal Islam gharib, sayawun gharib. Bawa mai Islam dalam masyarakat Arab, orang kata ni pelik, dia patah balik pun pelik. Ni saat kita nak bawa, nak patah balik ni, orang kata ni pelik. Kita tunjukkan ni dalil ni kata Nabi, dia buat main. Kita boleh dengar YouTube macam-macam dah. Pasal tu kita minta diri kita, ya Allah Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan bawa aku kena satu jalan nama dia ihdinas siratal mustaqim. Yang selama ni aku duduk semayang surah Fatihah, duduk minta tu, Tuhan pertemukan aku, keluarga aku nak menjadilah. Aku rupanya yang ni banyak yang betul ini. Pegang ini. Bersyukur dekat Tuhan. Yang ni kalau kita boleh bertemu hidup kita dengan jalan macam ni, satu nikmat yang besar, syukurlah.
Bersyukur banyak-banyak. Ni satu nikmat yang besar. Pasal tu dalam surah Syu'ara dia kata, dalam surah ni kata apa? Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca doa ni. Ustaz Zahazan akan bawa ni. Lah ni dia ambil 5 minit, 10 minit, Ustaz ambil dia punya macam mana aku nak baca ceramah 5 minit nak. Lah ni orang panggil Ustaz 5 minit ceramah kan 10 minit. Dia pun tiap hari, saat ni pagi, saat ni tengah hari. Ustaz susah dia nak mengajak susah. Jadi dia buat cara tu. Jadi Ustaz sunnah kita buat macam tu. Baca satu hadis, fahamkan sikit tak pada. Rupanya yang tu dapat sambutan lebih daripada 100,000. Dia nak mengajak ni kadang-kadang apa ni tu? Orang lari suka ringkas dah. Apa? Pasal jenis manusia jenis balok ni pula ramai. Allazi khalaqani fahuwa yahdini. Nabi dah ambil wudu, kita sunnah, kita bila kita dengar benda ni ikutlah sunnah. Doa tu doa wudu. Jadilah. Dan kita berkeyakinan ya Allah syahadah, pahala syahadah aku tak akan sembah siapa melainkan Allah. Aku nak ikut Rasulullah SAW. Aku baca doa ni untuk wudu saja Allah. Tuhan nak bagi kat aku dah. Ada keyakinan dah kat diri kita. Maka Nabi kata apa? Keluar daripada rumah, sepanjang keluar daripada rumah sementara nak pergi sampai ke musalla Masjid Surau, baca doa ni. Allazi khalaqani fahuwa yahdini. Kita mengaji sunnah banyak, kita dengar ceramah sunnah banyak. Kita tanya kat diri kita berapa banyak yang sunnah kita beramal. Banyak. Kelas sampai tak larat sebut. Kelas tak larat sebut. Kitab pun tak larat nak beli. Tapi masalahnya kita tanya kat diri kita, sejauh mana aku dengan ilmu pula? Dan macam mana aku dengan isteri aku, dengan anak bina aku? Adakah kami menuju kepada sunnah yang betul? Pasal orang nak tengok kita. Orang nak tengok diri kita, macam mana uruskan sunnah dengan diri. Orang nak tengok pula isteri kita, anak bina kita. Supaya kita jadi contoh pada orang lain. Kalau orang tengok kita punya sunnah sama dengan dia tak baik, tak ada apa. Nampak tak ada apa. Pasal tu di kalangan sahabat Nabi, ramai di kalangan sahabat Nabi boleh tarik orang Islam dengan ilmu yang bermanfaat dia. Ramai. Jadi kita nak ramaikan suasana kita, tunjuk akhlak kita yang mengaji sunnah. Abang kita, adik kita boleh tarik yang ni pun syukur. Kadang-kadang kita sambut raya tu adik-beradik pakat mai semua, yang faham sunnah kita seorang. Yang lain semua kalang kabut. Kalau kita sayang kat mereka, kita kena pikat macam mana nak tolong mereka. Ada adik yang tak semayang, ada abang yang tak semayang. Ingat, tak lain dah tak bukan silap-silap sunnah yang kita mengaji ni, mereka lah akan tarik kita masuk ke neraka. Silap-silap benda sunnah yang kita mengaji ni, kita tak tolong adik-beradik kita. Berimpun raya saja kita tengok adik-beradik kita punya ramai, semua jenis kelupuk. Dini Hanana, dini yang tu, dini yang ni. Pasal pendang ni Syiah kan? Dini yang ni, dini macam-macam tu ada. Maka bila Allah bagi dekat kita hidayah, Allah boleh bagi kita sunnah, otak kita kena pikat lebih macam mana cara nak selamatkan keluarga itu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kita, keluarga kita daripada api neraka. Abang kita, adik kita kena fikir. Nampak tak? Masa tu Nabi fikir sampai dekat Abu Talib kan? Dia fikir kat pakcik-pakcik dia, tengok Allah uji Nabi, satu pakcik pun susah nak beriman. Yang jaga dia dekat 23 tahun pun tak beriman, betul tak? Allah tunjuk macam mana kehidupan Rasulullah. Tapi Nabi fikir teramat sangat dekat pakcik dia Abu Talib, semua tu dia fikir. Macam mana cara dia fikir? Diri depan Kaabah saja, ya Allah. Dia nak buka Safa, dia angkat tangan terus, dia berdoa, ya Allah. Kita himpun Kaabah punya, tapi Kaabah kita tengok Nabi berbuih mulut dia berdoa untuk keluarga dia. Semua sunnah Nabi ni kita duk dengar ni, kita nak buat untuk diri kita dululah. Allah uji kita kadang-kadang, abang kita, isteri kita mengaji sunnah punya lama, tapi kita tengok Allahu Akbar, nasma pun kita jangan pergi jauh, kita kena teropong diri kita. Kita tengok cara kita apa nama pengajian sunnah. Berapa kali tahajud? Kekuatan dalaman yang besar ada solat malam. Kita nak bagi diri kita kuat, tanya itu sudah nah. Berapa kali tahajud kita?
Lepas tu kita cek balik berkenaan dengan sembahyang wajib kita, macam mana masa dia kita. Macam mana masa. Tengok pula apa nama Quran macam mana dengan kita. Quran macam mana dengan kita. Tengok solat-solat sunat yang lain. Itu baru tanggungjawab amalan dengan diri kita. Belum lagi macam mana pula kita, macam mana kita dengan apa nama isteri kita. Macam mana dengan anak kita, macam mana dengan banyak rupa-rupanya sunnah yang kita mengaji ni untuk perclear diri dulu. Bukan kita banyak semangat. Banyak semangat, kadang semangat gila-gila, mulut laser, tengok hidup dia semak perut. Badak. Kadang-kadang bila kita tak cakap tak apa, bila kita cakap orang boleh nisbahkan kita macam mana. Cakap semua ribut dalam masa sama. Badak. Kita nak jumpa sebulan satu tahajud pun dia tak buat. Ribut. Menunjukkan kekuatan dalaman dia tak ada. Kan Nabi kata, carilah solat macam mana pun kita tak akan jumpa satu solat yang ada kekuatan yang amat sangat sembahyang malam. Cuba. Termasuk Ustaz cakap ni kan. Ada. Kena benda tu kena sunnah ajak benda tu kan. Banyak sunnah yang kita tahu tapi kita buat tak tahu, dia tak akan jadi teman hidup kita sampai mati. Malah kita sia-siakan dia. Macam Ustaz apa nama? Macam Bilin Kamilin kan dia kata macam mana tajuk yang baru siap baru ni, ada ilmu tapi dia kata ilmu tu apa? Tak dimanfaatkan. Baguslah ni dia fokus dulu tu. Pada ustaz sunnah kita banyaklah ni dalam bentuk tarbiyah, membimbing. Dulu kita bagi kaedah semayang. Lepas semayang Jumaat sampai di masjid saja semayang sunat, tak ada qabliyah ba'diyah semua tak ada. Kita nak buat. Kita banyak bentuk fiqh. Tak ada kira tak ada qabliyah semua tak ada, tu semua bidah. Balik semayang tu kalau boleh, kalau nak semayang di masjid dengan syarat ubah tempat, bersembang dulu baru semayang 4 rakaat di masjid. Kalau habis nak semayang di rumah, nak balik di rumah 2 rakaat di rumah. Kita banyak bentuk fiqh duk bagi macam tu. Dia pun kadang-kadang dia dapat satu benda baru, dia tegur kepada dia, ni bid'ah lah, payahlah. Apa dia haram, hukum haram. Ibn Hajar Asqalani kata mana-mana orang dia semayang Jumaat, dia bangun tempat yang sama, hukum haram. Kawan tu apa pun tak kerti. Apa pun tak kerti. Dengan ilmu tu kita kadang-kadang jadi satu macam. Kita dah lama ada spot check dan kita tengok bila kita bagi bentuk fiqh pada anak murid kita, dia jadi kelompok tu macam, dia jadi semangat tu macam. Sedangkan peribadi kehidupan dia tak cantik. Bila dia berhimpun suku-suku dia bercakap, kita seriau orang sunnah bercakap. Mak hang, bapak hang punya dia. Cara orang sunnah kita seriau dah, seriau. Rupa-rupanya ustaz-ustaz sunnah baru kita tengok, kita kena flashback balik. Kita kembali balik. Pasal ayat Quran turun, tarbiyah Nabi pertama di Mekah selama 13 tahun, semua sudut akidah dan akhlak. Kalau orang yang ada akhlak, dia ada akidah. Orang yang ada akidah, dia ada akhlak. Ini sifat sunnah yang Nabi ajak sahabat. Terlalu berat. Nampak tak? Kalau kita betul-betul hubungan kita dengan Allah cantik-cantik. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Zahazan duk cerita bila Nabi keluar, ni Ustaz curi-curi lah idea-idea depa ni. Bila keluar ambil wuduk, keluar daripada rumah nak kereta ke apa ke, sementara nak sampai tempat tu kita terlintas hati. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Tuhan ni lah yang mencipta aku, Tuhan ni janji nak bagi hidayah ke aku. Tuhan, hang cipta aku, bertemulah aku dengan hidayah. Bertemulah aku dengan hidayah Tuhan, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Baca doa. Sepanjang Tuhan janji, aku cipta hang, aku janji nak bagi hidayah kat hang. Masalahnya berapa kali kita minta hidayah dekat Tuhan. Doa wuduk tu sementara nak pergi tu, ulama jadikan bacalah. Nampak tak? Baca lagi ayat ni, dia kata apa lagi? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqini. Dan Tuhan inilah yang bagi makan kat kita, Tuhan bagi minum kat kita. Bila kita duk makan dan minum, ya Allah Tuhan. Tuhan inilah bismillah dengan nama Allah. Tuhan dia bagi makan dan minum dekat aku. Mudah-mudahan dia tidak mendaruratkan aku. Kadang-kadang satu benda kita buat balik, roti canai ke apa letak di atas meja, kita nak makan, kita letak naik di atas, turun anak ambil. Kita mungkin kurang ajar aku nak makan. Bila kita faham ayat ni,
Rupanya kita tukang buat balik saja bagi orang lain makan. Bukan hak kita. Yang hak kita ni bila masuk di mulut, yang itulah waladhi yut'imuni wa yasqini. Tuhan itulah nak bagi makan kat kita. Tuhan itulah bagi makan dan minum kat kita. Setiap kali kita boleh makan dan minum, dapat rezeki yang halal, kita tahu ni datang daripada Allah. Ashkuruka ya Rabb. Wa idza dikata kat sini, wa idza maritu fa yashfin. Bila kita sakit saja, yang nak sembuh adalah Allah. Nampak tak? Apa pun. Dan kita ustaz pun yakin Tuhan bagi ada masa tertentu Tuhan akan sembuh kita, insya-Allah. Tuhan akan sembuh kita, insya-Allah. Ustaz yakin sangat. Tengok Allah bagi bila sembang dengan apa ni, dia hilang. Subhanallah. Wa idza maritu fa yashfin. Bila kita sakit, yang menyembuh adalah Allah. Dan bukan senang tahu nak baca bila kita sakit, nak beriman dengan ayat Quran bukan senang. Kita lah ni dengar ya lah. Tiba kita sakit esok ni. Sakit. Habis. Kadang-kadang dengan solatnya yang tu, yang ni boleh jadi lingkup. Sedangkan sakit sendiri paling dekat sekali dengan Allah. Sampai Allah kata bila sakit saja. Bila kita sakit panggil Allah. Yafrahuni. Bagi seronok aku, Allah kata. Setiap sakit hang panggil aku, menyeronokkan aku, Allah. Yafrahuni. Kita dah menyerut Allah seronok. Darjat kedudukan yang paling tinggi sekali bila orang sakit panggil Allah Ta'ala, dekat dengan Allah. Pasal tu orang sakit ni kita tahan doa lah. Doa mustajab. Doa mustajab. Doa orang sakit dan pada. Wa idza maritu fa yashfi. Bila kita sakit, Tuhan inilah akan menyembuh kita. Walladhi yumituni summa yuhyi. Tuhan inilah akan matikan kita, dia akan hidupkan kita balik. Kita ni semua akan mati dan akan ada satu hari dibangkitkan semula. Sebab tak jatuh pada ayat kelebihan. Tuhan nak bagi hidayah kat ayat ni. Kan. Tuhan inilah huwaladhi yumituni summa yuhyini. Tuhan akan matikan kita dan kita akan dibangkitkan semula. Hari bangkit semula itulah kita duk takut. Pasal tu ulama kata orang yang selalu bertahajud, dia tak akan gentar bila dibangkitkan semula. Satu kadang-kadang orang yang kadang-kadang Ustaz tengok lah majlis-majlis sunnah ni, kalau buat qiyam mulai saja-saja dia buat berjemaah, dia nak didik tak salah, bagilah peluang. Bila nak kita kata masing-masing betul, masing-masing macam anak-anak kita tak tahu. Masa kita di sekolah-sekolah, kita ajak anak-anak cara berjemaah, dia bangun nak sungguh dia buat sendiri, dia tak bukan buat. Maka ada seorang ustaz akan ajak dia, nampak tak? Akan ajak dia pendapat berbagai-bagai. Kita ambil pendapat Dr. Abdullah Yassin dengan buku yang lama dia buat qiyam mulai kan. Kita naik buku dia, tak apa. Dia ambil daripada Abdullah bin Abbas, tadi itu pun boleh kita boleh pakai. Dia kata cari tempat ya sunnah bagi kita kena sembahyang, nampak terbuka, tempat terbuka, nampak tak sunnah. Abdullah bin Abbas kata Nabi sebelum nak sembahyang, Nabi ambil wuduk, Nabi duduk dulu. Nabi baca apa? Surah Ali Imran daripada 190 sampai ke habis doa tu. Baca. Inna fi khalaqis samawati wa ma fil ard la ayatin. Baca ayat tu kan sampai ke habis. Sunnah. Nampak tak? Sunnah. Jadi kita praktik benda tu. Lepas-lepas habis tu dengar hadis yang kita dah tahu, kata Nabi duduk. Nabi kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam biasa. Lepas habis dah berzikir semua tu, Nabi buat apa? Berdoa. Allahumma firli. Sebelum sembahyang. Allahumma firli, ampun dosaku. Wahdini, warzuqni, wa'afini. Dan doa tu, a'udzubillah min diqi maqam yaumil qiyamah. Aku minta berlindung dengan Allah. Esok ni hari dibangkitkan semula, jangan sempitkan aku. Orang yang sentiasa duk bangun bermunajat dengan Allah Ta'ala ni, senang esok ni bila ada hari kebangkitan semula esok ni, inilah orang yang paling senang bagi dia. Allah tak akan sempit dia. Kita kena fikir bahawa kita ni akan mati, akan dibangkitkan semula. Yang paling takut sekarang Nabi kata hari Taghabun, dibangkit-bangkitkan semula, kita seronok. Pasal apa? Semayang mengaji kita duk keliling kita, duk seronok, duk tergedi-gedi seronok ni. Aku main semayang, aku main kuliah di ni banyak. Amalan kita di keliling kita. Taghabun tengok-tengok bila Allah buka selongkang diri kita. Walaupun Hasan mengaji, hati yang kotor, hati yang busuk. Bila semua amal ibadat kita tahu tentang diri kita, semayang kita lari, puasa kita lari, sampai Quran kata innal khasirin.
Hari itu kadang-kadang kita dah rugi dah. Semua amal ibadat kita lari. Tak mau duduk dengan kita. Semayang kita, aku tak mau, semua lari. Bila kita lari, semua amalan kita, orang yang ahlu syurga yang tak cukup syarat rafi'ul a'la, amalan yang tak sampai ke rafi'ul a'la, dia curi amalan kita, dia ambil, menyebabkan dia naik ke atas. Kita lari, Quran cerita tentang sirah keadaan kita. Lepas tu bila kita bangun semayang tahajud, kita minta Tuhan tolong. Dia berkawan dengan semua. Kita bila semayang, sifat semayang tu memang ada. Inna salata tanafasibul munkar. Semayang tak mau kemungkaran, semayang tak mau benda tak elok. Ni duk semayang, tapi dia buat benda tak elok. Semayang tu akan lari. Akan ada satu hari tarabun, dia lari. Puasa akan lari. Semua amal ibadat kita lari. Last sekali kita jadi orang yang rugi. Tak ada apa. Nampak macam ada amal ibadat. Hari dibangkitkan semula, hari tu tak ada apa. Nampak tak? Allah kata apa? Aku Tuhan akan mematikan hang dan aku akan hidupkan hang. Hidup itulah untuk hang bertemu dengan aku. Hari pertemuan di antara kita dengan Allah. Bila kita baca ayat ni, kita lintas diri kita, ya Allah, ambil wuduk tu lintas, ya Allah, esok ni kalau aku dibangkitkan, janganlah nampakkan aib aku. Walladhi atma'u an yaghfira li. Tuhan, kita harap sangat. Atma'u ni, aku harap sangat. Tamak ni bahasa tamak, bukan tamak. Kita harap sangat-sangat Tuhan dapat ampun dosa kita. An yaghfira li khati'ati yaumuddin. Aku harap sangat-sangat, ya Allah Tuhan, dapat ampunkan dosaku di dunia ni. Masa hari dibangkitkan, hari himpunan esok ni, tak ada dosa aku dah. Aku tak mau Tuhan buka aib aku di sana, yaumuddin. Walaupun ayat ni kita nampak lebih kurang, tapi dia bagus untuk kita. Aku harap sangatlah Tuhan dapat ampun dosa aku masa di dunia ni, supaya bila aku dibangkitkan esok ni, tak nampak dosa aku, aib aku tak mau nampak pada hari di sana. Maka kita pun berdoa lagi, kita kata Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Tuhan bagi zat ilmu kat aku. Dengan kita mengaji, Rabbi habli, ni anugerah, habli anugerah. Ni tok guru nak cakap pun takut, tok guru sik apa nama jitra kat sini. Rabbi Tuhan aku habli ni satu kurniaan. Macam Nabi Allah Ibrahim kata Rabbi habli, dia baca doa untuk anak yang soleh, Rabbi habli minas salihin. Dia minta, Tuhan kalau nak bagi kat aku anak, anugerahkan anak bila selamatkan aku, anak yang soleh. Jadi kita kata Rabbi habli, Tuhan aku anugerahkan aku, bagikan aku guru yang betul-betul boleh ajak hukum hakam. Kita rasa syukur. Doa kita, Tuhan bagilah ya Allah dah. Lalu kita kata wa alhiqni bis salihin. Esok ni kalau aku mati, himpunkan aku dengan tok guru aku dengan orang soleh. Kadang-kadang amalan kita tak cukup nak bawa kita ke syurga, betul tak? Kita sibuk duk jual kek contoh. Kan dia ada ustaz, dia tak buat kek, dia baca aja. Ada kita pun Ustaz dia tolonglah. Kita sayang dekat dia, kita suka dia, kita raih sampai dia pun sayang kat kita. Demamnya kita, dia dengar pasal sayang sangat-sangat. Kita kena bagi ulama sayang kat kita, dan kita sayang ulama. Sampai dia esok ni tak lupa kita. Pasal tu kita doa Tuhan dapat ilmu daripada dia, dan dialah esok ni aku nak duduk dengan dia. Wa alhiqni bis salihin. Kalau aku mati, himpunkan aku dengan dia Allah. Pasal nak bandingkan amal ibadat aku dengan dia, tak dan cara dia punya bercakap. Aku tak cakap agama berapa orang faham, tapi dia cakap agama ratusan orang boleh faham kerana dia ustaz ni boleh bagi faham ramai orang. Tuhan, syafaat dia, pahala dia punya banyak tu sini, berkongsilah dengan aku. Rabutlah esok dia nak masuk syurga, rabut aku. Tapi kalau kita baik dengan dia akan husung kita masuk syurga bersama dengan dia. Tapi kita tak baik ulama, kita tindih ulama, kita sekat ulama, tak bagi tauliah ulama. Dia main masjid pun kita kata pi balik. Nak mampu. Kita tak bagi dia sembahyang kat masjid, so sembahyang kat rumah. Kalau sembahyang kita kata akan diambil tindakan. Okey? Kita pun pergilah subuh nak mengajak subuh. Oh, dia kata dia main dah patah balik. Nampak dah bau ni Selangor. Apa ni je nampak dah? Semua kita duk tengok bumi kita dah tak elok dah.
Hasad dengki, Nabi kata kalau di kalangan orang-orang alim ni cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Kita tengoklah ni. Di kalangan orang-orang yang serban dengan serban bergaduh. Bukan takat tu, dia kata ni pelaknya punya. Bahasa Kedah bangga. Bahasa-bahasa yang kita guna, subhanallah. Nampak tak? Fitnah. Bila di kalangan orang-orang macam tu dah jadi rosak, kesian pada orang awam kan? Dia tunggu-tunggu mulut lidah di kalangan yang mengajak dengan depan ustaz-ustaz yang baik. Bila dia buka YouTube, mulut lidah di kalangan orang yang mengaji agama hari ni tak nampak diri dia agama. Ada unsur hasad, dengki. Nampak tak? Hasad, dengki. Sampai boleh ceramah, boleh kata, ya Allah, nasib baik dia boleh cari makan. Kita bagi peluang dia cari makan di bumi kita ni. Nampak tak? Subhanallahal-azim. Masih lagi boleh cari makan. Madu masih jual lagi. Okey, alhamdulillah. Waj'al li lisanan sidqin fil akhirin. Tuhan, tolong jadikan lidah aku ni bila bercakap dengan orang yang cakap yang benar. Jadi penting. Tolong jadikan lidah aku ni bila cakap agama yang benar. Jangan cakap agama yang menipu-menipu tentang cerita tentang Nabi. Nampak ada? Cerita sahabat. Cerita di Kedah ni satu bumi yang cukup dahsyat. Di Kedah ni semua mai. Daripada Adam pun singgah datang sini. Kira. Masa tu Ustaz nak mai juga di Kedah ni. Terutama tempat-tempat macam ni kan. Tempat laluan. Ustaz duk dengar ceramah. Jitra ni tempat laluan bagi para ulama. Ui. Dan pada sahabat pernah mai di kawasan Jitra. Kira dahsyat. Masa tu masa bumi ni berkat daripada pernah mai, Ustaz kena mai. Ustaz kena mai kawasan ni. Masa apa dah? Adam dah singgah di tempat yang paling tinggi. Ustaz tak mampu nak naik tempat tinggi tu. Jadilah Ustaz duduk di bawah pasal laluan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dapat mimpi itu, besok pagi kumpulkan orang cerita Allah sallallahu alaihi Muhammad, Allah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita tak apa jahat. Allah, nampak tak? Nak cerita ni kata ni, bumi kita ni. Jaga bumi kita. Jaga bumi kita elok-elok. Pasal tu tolonglah. Bumi kita akan jadi elok selagi mana kita tak tukar mufti. Contoh, tak kata-kata. Waj'al li lisanan sidqin fil akhirin. Tuhan tolong jadikan li Allah mulut lidah aku ni cakap benar untuk orang lain. Tanggungjawab kita. Cakap jawab masa tu sampai ulama kata anak sendiri kita pun kita kata-kata makan ini ni ada duit. Semua tak ada duit. Kita dah mula menanam penipuan ada anak. Jadi kita pun ada buat salah sikit-sikit nampak tak? Benda-benda tu jangan didik daripada kecil, kita didik menipu anak sampai ke besar. Masuk di situ hantu tu ada. Kita sendiri ajak anak kita nak di atas takut ada hantu. Pasal dapat didikan daripada kita awal dah. Nampak tak? Lalu kok kubur je ada hantu. Hang tu hantu. Kita dah biasa macam tu. Masa tu ya Allah Tuhan kita, ya Allah jadikan lidah aku ni sentiasa bercakap benda benar. Sentiasa bercakap benda benar. Dan kita kata di akhir doa kita apa? Waj'alni jadikan aku min warasatil jannatin na'im. Jadikan aku ya Allah. Bila kita mati esok ni waris keluarga kita. Elok kita mati, anak kita, menantu kita semua pakai ikut duduk di satu syurga nama dia Jannatun Na'im. Jannatun Na'im ni himpunan bagi keluarga zuriat yang bagus. Pasal tu ya Allah, kita belah anak kita elok, kita tahu kita suami isteri yang baik, anak kita baik, tolong cari zuriat yang baik. Berterusan. Waj'alni, tolong jadikan aku min warasatil jannatin na'im. Min warasati. Dan jadikanlah aku dan zuriat aku esok ni ya Allah duduk di mana? Syurga Jannatun Na'im. Lepas tu kita kena ambil kira kita anak-anak kita ni, kita tahu kita didik dengan sunnah, nak carilah macam apa berkenalan. Kawan-kawan di kalangan sahabat dia kahwin kan? Sahabat. Nampak tak ni esok ni ambil ini Maryam. Hai. Nampak tak? Bapak Maryam pun tak dengar apa dah. Nampak tak? Dia pun tahu ni ada kawan yang okey. Nampak tak? Kita tahu jadi zuriat keturunan orang tu kena dudukkan macam mana kita minta. Jadi insya-Allah
Kita pun minta esok ni Allah himpunkan kita macam keluarga esok ni di Jannatul Naim. Itulah kita harap, macam mana Allah bertemukan kita, perhimpunan kita semata-mata nak ingatkan Allah dan Rasul macam ni. Kita minta esok lepas mati pun Allah himpun kita macam ni lah. Perhimpunan kita ni akan berterusan, bukan setakat sini je, akan berterusan di mana? Di akhirat kelak. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Di dunia ni aku pilih orang tertentu yang aku nak usung pergi di akhirat. Di akhirat ni tempat orang soleh. Walaqad istafainahu. Di dunia aku pilih. Aku pilih ini rupa-rupa yang nak pergi ke akhirat. Aku Tuhan, aku tunggu hampa di sana. Sebab darul akhirah untuk orang soleh. Jadi kita harap rumah kita Nabi kita daruna darul akhirah. Lahu hayatun haqiqah. Itulah rumah kita sebenarnya, itulah semua. Kita nak buat amalan ni semua ke sana. Pasal tu kita tahu kata hari akhirat adalah kita derma untuk akhirat. Kita buat satu untuk akhirat. Pasal kita nak ambil hasil di sana. Nah, Ustaz rasa tak nak ambil masa yang panjang, pasal kita dah jamuan rakyat. Kan? Sama dengan wakil rakyat. Jadi setakat sini dulu. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak bagi peluang ke Ustaz. Hari ni main tempat hampa memang pun kali kata kita nak pergi lah tengok. Asal musim Syawal ni Ustaz bercuti betul-betul. Sebulan Ustaz bercuti. Siapa panggil Ustaz nak berjalan. Lepas ni mungkin Ustaz nak pergi pula ke Kelantan, panggil lama. Kelantan nak tengok ni, dia panggil mampu aku pula. Kan, insya-Allah. Jadi yang baik semua memang daripada Allah. Kalau salah silap, sebutan yang salah adalah daripada Ustaz sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanallah, syada la ilaha illa anta.